Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala kepujian kemuliaan hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Oleh itu selayaknya bagi setiap hamba untuk sentiasa hanya memuji Allah, untuk sentiasa hanya meminta pertolongan daripada Allah, untuk sentiasa meminta ampun dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dan juga untuk sentiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan hawa nafsu dan keburukan tingkah laku. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Kerana barang siapa yang telah Allah berikan taufik hidayah, tidak ada siapa yang mampu untuk menyesatkannya, dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tiada siapa yang mampu untuk memberinya taufik hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah semata, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan hamba dan pesuruh Allah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, iaitu menjalankan semua apa yang Allah perintah dan meninggalkan semua apa yang Allah larang. Dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Wa qala ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada pencipta kalian, iaitu Allah, yang mana dia telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Dan dari jiwa tersebut diciptakan pasangannya. Dan dari keduanya dikembangbiakkan lelaki dan wanita yang ramai. Oleh itu bertakwalah kepada Allah, yang mana kepada Allah kita saling meminta, dan bertakwalah kepada Allah dalam kita menjalankan hubungan silaturahim, kerana sesungguhnya Allah Maha mengawasi. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Sungguh nescaya Allah akan memperelokkan segala urusan serta akan menghapuskan, mengampunkan segala dosa. Oleh itu barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, sesungguhnya dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah, iaitu Al-Quran. Dan sebaik-baik petunjuk dalam agama ini adalah petunjuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Dan ketahui juga bahawa seburuk-buruk perkara dalam agama adalah perkara yang diada-adakan. Dan setiap perkara yang diada-adakan tanpa dalil yang sahih, maka ia adalah perkara bid'ah. Dan setiap perkara bid'ah akan menjerumus seseorang kepada kesesatan. Dan setiap kesesatan tempatnya tidak lain tidak bukan adalah di neraka Allah. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi Khamis yang mulia ini Allah masih lagi beri kita kesempatan, kesihatan dan keinginan untuk menjalankan tanggungjawab bagi seorang Muslim dalam meningkatkan takwa dan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menuntut ilmu Allah. Walillahil hamd. Pengajian hadis kita pada pagi ini dapat lagi diteruskan, iaitu pengajian hadis berdasarkan kitab Al-Arba'in An-Nawawi, 40 himpunan hadis karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Dan Alhamdulillah kita dah selesai hadis yang pertama dan sekarang kita insya-Allah pada hari ini kita akan selesai hadis yang kedua pada siri yang ke-21. Alhamdulillah. Dan hadis yang pertama terkait dengan niat telah kita bahas. Kemudian hadis yang kedua iaitu hadis Jibril ataupun Ummul Hadis ataupun Ummus Sunnah, ibu segala hadis dan ibu segala sunnah, telah kita bahas. Di dalamnya terdapat rukun Islam, kemudian diikuti dengan rukun iman, kemudian yang terakhir kita bahas terkait dengan Al-Ihsan, tingkatan yang paling tertinggi, kemuncak tingkatan bagi seorang mukmin di sisi Allah, iaitu tingkatan Al-Ihsan. Sebelum kita masuk perbahasan yang seterusnya, alangkah baiknya untuk kita ulang kaji sedikit sebanyak terkait dengan Al-Ihsan. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan memasuki perbahasan yang baru, soalan yang baru yang ditanya oleh Jibril kepada Nabi SAW, iaitu terkait dengan As-Sa'ah. Okey, kita akan ulang kaji dulu terkait dengan Al-Ihsan, insya-Allah. Okey, apa itu Al-Ihsan? Al-Ihsan secara bahasa apa? Ada dua makna kan secara bahasa. Yang pertama apa? Al-Ihsan ish? Hadha rukun. Ta'rif lughatan. Lahu ma'nayan. Yang pertama al-itqan. Okey. Al-Ihsan secara bahasa masdar daripada ahsana yuhsinu ihsanan. Dan maknanya ada dua dalam bahasa Arab, iaitu al-itqan. Yang pertama al-itqan wal ijadah, kesempurnaan dan kebaikan, sentiasa memperelokkan, al-ijadah, berdasarkan firman Allah, allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Kemudian yang kedua tafaddul wa ziyadah, benda yang lebih dan benda yang bertambah, itu al-ihsan. Kemudian secara syarak ada 3 poin. Yang pertama, itqanil amal alladhi yakumuhu bil muslim. Yang kedua, bazlul juhdi li ijadatihi. Kemudian yang ketiga, li yusbiha ala akmalil wajhin. Siapa boleh terangkan? Seorang muslim sentiasa berusaha untuk memperelokkan amalannya menjadi sempurna. Poin yang pertama. Kemudian sentiasa menambah baikkan supaya amalnya menjadi sempurna di sisi Allah. Itqanul amal, kemudian bazlul juhdi. Itu ihsan secara syarak. Ihsan adalah tingkatan yang tertinggi bagi seorang muslim. Maknanya apa? Seorang muslim tu dia dah solat, tetapi bila nak jadi seorang yang muhsin di sisi Allah, dia sentiasa menjadikan solat dia sempurna. Dia ikut sunnah-sunnah Nabi SAW.
Dia berusaha untuk khusyuk dalam solatnya. Dia sentiasa berusaha untuk memahami setiap perkataan dia ucapkan. Itu baru tingkatan ihsan. Okey? Seorang Muslim yang baru syahadat, kemudian dia mendirikan solat tanpa ada apa perasaan. Sampai bila dia tingkatan seterusnya, datang keimanan kepada Allah. Dia solat kerana Allah sebagai Rabb, kerana Allah sebagai Ilah. Itu baru tingkatan seorang mukmin. Kemudian tingkatan seorang muhsin, bila dia datang kecintaan kepada Allah, dia akan sentiasa berusaha ketika dia solat, dia datangkan solat yang terbaik. Solat yang sempurna. Bukan setakat solat wajib, dia datangkan juga solat-solat sunat. Boleh faham Itu maknanya itqanul amal. Menjadikan amal, sentiasa berusaha menjadikan amal sempurna. Kemudian bahdul juhdi. Sentiasa berusaha liijadatihi, agar ketika dia beribadah tu, ibadah yang sangat jayid, sempurna, baik, elok. Agar liusbiha ala akmalil wajhin, agar amalannya menjadi amalan yang paling tertinggi. Sebab solat, ada setiap orang yang solat bagi masing-masing pahala betul. Ada yang dapat 1/4, ada yang tak dapat apa-apa pun. Ada yang dapat dosa. Kan? Tetapi solat seorang muhsin adalah solat yang paling sempurna di sisi Allah. Ada khusyuk. Dia jalankan semua sunnah-sunnahnya. Dia faham setiap kalimat yang dia sebut. Itulah solat bagi seorang Muslim. Itu contoh. Itu ta'arif. Kemudian rukun dia. Jadi rukun bagi seorang muhsin untuk melakukan ataupun berusaha menjadikan ibadahnya sentiasa sempurna dan terbaik adalah an ta'budallaha ka'annaka tarah. Iaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Itu tahap dia. Bila dia betul-betul khusyuk dan dia faham setiap kalimat yang disebut. Al-Fatihah yang disebut itu adalah dialog di antara Allah. Dia faham. Pernah dengar hadisnya? Kan? Dan diikuti dengan perasaan rukun bagi seorang muhsin. Iaitu dia solat seakan-akan Allah di hadapan dia. Dan itu martabat yang dipinta, martabat yang diinginkan. Jikalau tidak mampu, boleh ke martabat yang seterusnya, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jikalau engkau tidak mampu menghadirkan perasaan bahawa Allah di hadapan kau, hadirkan perasaan bahawa Allah melihat engkau. Itu masih tahapan bagi seorang muhsin. Tapi dia tahap yang kurang daripada tahap yang pertama tadi. Okey, kemudian jenis-jenis al-ihsan. Yang pertama, kita menjadi seorang muhsin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jenis yang pertama. Jenis ihsan yang kedua, kita menjadi seorang yang muhsin kepada seluruh makhluk. Okey? Menjadi seorang muhsin kepada Allah Subhanahu Wa Taala ada 3 poin. Yang pertama dan yang paling utama adalah al-ikhlas, iaitu tauhid. Jadi sesiapa yang solat dia cakap dia khusyuk, puasa dia penuh, sentiasa berzikir kepada Allah, tetapi dalam amalan seharian dia masih ada syirik, dia tidak mungkin akan jadi seorang muhsin. Jadi yang paling pertama adalah al-ikhlas, iaitu at-tauhid. Apa yang dia buat semua hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, al-mutaba'ah ataupun al-ittiba'. Seorang muhsin kepada Allah Subhanahu Wa Taala sewajibnya untuk melakukan setiap ibadah ni, an ta'budallah ni, didasari dengan al-mutaba'ah. Contoh dari Nabi SAW. Jikalau dia solat khusyuk, misalnya saya bagi contoh, dia faham setiap makna yang dia ucapkan, dan dia betul-betul datangkan perasaan bahawa dia melihat Allah, tetapi dia solat subuh 3 rakaat. Adakah dia seorang muhsin? Tak. Bahkan dia berdosa besar. Itu pentingnya al-mutaba'ah. Itu contoh secara mudahlah. Tapi al-mutaba'ah ni lebih secara umum kehidupan seharian seorang mukmin dalam dia melakukan ibadah. Sebab tu seorang muhsin ataupun seorang yang betul-betul ikhlas, dia nak beribadah, dia nak beragama kerana Allah, setiap tingkah laku yang dia nak lakukan, dia kena berfikir dulu. Adakah aku lakukan ini
telah dilakukan ataupun ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat. Jikalau tidak dan dia tidak tahu ada dalilnya, maka baik dia tinggalkan. Supaya dia tidak melakukan suatu perkara tanpa ilmu. Okey? Setiap apa-apa perbuatan dia nak lakukan, first kali kita nak tahu apa itu ibadah. Betul tak? Biar kita boleh bezakan, adakah ini ibadah ataupun ini adat. Sebab kadang ada orang bila kita sebut tentang al-mutaba'ah, dia pukul rata. Baik itu urusan dunia maupun urusan agama, semua dia pukul rata. Bila kita cakap sebut, jangan kita lakukan benda yang bid'ah dalam agama, okey, jangan naik kereta. Jangan pakai kereta-kereta mahal, apalah lain sebagainya. Jangan pakai meja. Tak payah pakai smartboard. Dia tak faham. Sebab tu kita kena bagi faham betul-betul. Yang kita masukkan al-mutaba'ah ini adalah dalam urusan dini. Dalam urusan agama. Sebab tu kita bagi ta'rif apa yang dimasukkan dengan ibadah. Okey? Apa yang dimasukkan ibadah? Adam? Allah suka betul. Setiap perkara yang kita buat, baik itu zahir, batin, perkataan, perbuatan dan perbuatan semua Allah suka dan redha, ketahuilah itu adalah ibadah. Okey? Naik kereta Allah suka dan redha tak? Tengok tujuan dia, betul tak? Jadi benda tu bukan ibadah. Ada orang naik kereta berlomba. Ada orang naik kereta dengan tujuan jahat. Tapi kalau bila ibadah, dia murni sesuatu yang Allah suka dan cinta. Kita mencintai Nabi SAW, adakah ibadah? Kita mencintai Nabi SAW, adakah ia ibadah? Jadi bagaimana cara kita nak mencintai Nabi? Ikut sunnah Nabi SAW. Ikut cara bagaimana para sahabat cinta kepada Nabi. Timbul persoalan seterusnya, adakah para sahabat, cara dia menzahirkan cinta kepada Nabi, adakah dia buat sambutan kelahiran baginda Nabi SAW? Tidak. Sebab di kalangan para sahabat sendiri pun tak tahu secara detail, secara tepat bila baginda Nabi SAW lahir. Akan tetapi wafatnya baginda ijma' para sahabat 12 Rabiul Awal. Itu contoh salah satunya. Jadi seorang yang muhsin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama dia kena ikhlas, dan yang kedua dia kena al-mutaba'ah. Dia kena ittiba', ikut sunnah Nabi SAW. Dan seterusnya yang ketiga, taqwa dan sabar. Itu adalah sifat khusus bagi seorang muhsin. Dia sentiasa bertakwa dan sentiasa sabar. Sebagaimana yang telah kita bawakan dalilnya dari Al-Quran. Okay, kemudian jenis yang seterusnya iaitu ihsanun fi hukukil makhluk. Kita berlaku ihsan kepada makhluk. Tadi kepada Khalik Allah, sekarang kepada makhluk. Bagaimana kita nak melakukan ihsan kepada makhluk? Caranya adalah badlun naf'i. Kita memberi manfaat, wa daf'u syarr, dan menjauhkan kejahatan ataupun mudarat, lahum, bagi orang yang kita, bagi semua makhluk lah secara umumnya. Bagaimana sikap seorang muhsin kepada sesama makhluk? Dia sentiasa berusaha untuk memberi manfaat kepada orang tu dan sentiasa berusaha untuk jauhkan kejahatan, kemudaratan daripada orang tu. Dari sisi apa? Dari sisi agama dan juga sisi duniawi. Termasuk orang kafir. Termasuk orang kafir dengan dalil apa tadi? Wajadilhum billati hiya ahsan. Kan? Orang-orang kafir ni ataupun orang-orang yang menentang kita, menentang agama ni, suruh Allah perintahkan untuk dakwah bil hikmah. Dan nasihat, jika dah tak ada dakwah bil hikmah, nasihatlah dengan nasihat yang baik. Jika nasihat pun tak jalan, maka kita boleh berdebat ataupun berdiskusi. Tapi dengan cara yang mana? Cara yang ahsan. Ni. Badlun naf'i wa daf'i syarr. Boleh faham Okey. Secara khususnya, secara umumnya, ihsan kepada makhluk adalah semua makhluk yang ada di atas muka bumi. Baik dia Muslim, kafir,
haiwan, tumbuhan dan lain sebagainya. Berdasarkan dalil yang telah kita bawa daripada hadis. Innallaha katabalakumul ihsana fi kulli syai' atau kama qala. Sesungguhnya Allah telah wajibkan ihsan bagi setiap sesuatu, bagi setiap perkara. Okey, tapi secara khususnya yang kita kena sentuh, kita kena bahas, yang pertama adalah ihsan kepada kedua orang tua. Al-ihsan ilal walidain. Disebabkan setiap ayat apabila Allah Subhanahu Wa Taala sentuh tentang orang tua, Allah akan perintahkan untuk wabil walidaini ihsana. Jikalau seseorang tu dengan kawan dia sentiasa nak yang terbaik bagi kat kawan dia, sentiasa nak bagi kawan dia jauh dari keburukan, itu untuk kawan. Tetapi untuk orang tua, dia leka. Adakah dia ihsan? Tak. Sebab tu kita kena bahas ni. Tingkatan dia. Jadi setelah hak Allah, hak siapa di kalangan makhluk? Hak Allah dan Rasul. Kemudian kedua orang tua. Sebab tu Allah SWT berfirman dalam beberapa ayat. Bila Allah larang tentang syirik ataupun Allah perintah tentang tauhid, Allah nak selitkan juga wabil walidaini ihsana. Dan kemudian kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Badlun naf'i wa daf'i syar. Kemudian yang seterusnya, al-ihsan lidzil qurba, untuk kaum kerabat yang ada pertalian darah. Sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat pertama tu kan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah dalam kau menjalankan hubungan silaturahim. Allah sebut secara khusus wal arham, iaitu dzil qurba. Sesiapa yang ada pertalian darah dengan kita, maka wajib untuk kita membuat ihsan kepada mereka. Walaupun mereka buat buruk kepada kita, kewajipan kita untuk berbuat ihsan kepada mereka. Kemudian seterusnya, al-yatama. Anak-anak yatim. Orang yang, budak-budak yang masih kecil dan kematian bapa. Kemudian masakin. Orang-orang yang miskin. Kemudian jar. Jiran. Ingat, jiran. Allah sentuh. Allah Rabbul Alamin, Tuhan yang mencipta kita, Tuhan yang akan memasukkan kita ke syurga ataupun neraka, sentuh di dalam kitabnya bahawa kita wajib untuk bersikap ihsan kepada jiran kita. Di sini ayat ini Allah tak sebut pun jiran kafir ke, jiran muslim ke, jiran tu baik ke, jiran tu jahat ke, tak. Secara umum, apabila dia duduk di sebelah kita, wajib untuk kita berlaku ihsan. Wajib bagi kita untuk sentiasa usaha biar jiran kita dapat manfaat dan kita sentiasa usaha agar jiran kita dijauhkan segala mudarat. Kemudian yang terakhir adalah zaujah, pasangan kita. Kemudian seterusnya, al-ihsan ila umumin nas. Kepada manusia secara umumnya. Anak kecil, orang tua, orang gila, orang kafir dan lain sebagainya, secara umumnya, kita harus bersikap ihsan. Kemudian keempat, al-ihsan ilal musiin. Ini terlebih khusus daripada umumin nas. Iaitu kita bersikap ihsan kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Kemudian seterusnya, al-ihsan ilal hayawan. Dan bersikap ihsan juga kepada haiwan-haiwan. Okey, kemudian yang seterusnya telah kita bahas tentang martabatuhu. Martabatuhu. Iaitu martabat bagi ihsan. Ada dua martabat. Yang pertama, martabatul muraqabah wal musyahada wal khawfi wal khasyah minallah. Martabat yang pertama iaitu martabat merasakan bahawa kita sentiasa diawasi. Muraqabah. Allah melihat kita. Okey? Kemudian wal musyahadah. Martabat kita seakan melihat Allah. Muraqabah ni Allah lihat kita. Musyahadah ni kita nak buat sesuatu seakan Allah ada di hadapan kita. Wal khauf, kita takut kepada Allah secara umum. Wal khasyah, kita takut kepada Allah secara khusus dalam beberapa perkara yang secara khusus. Misalnya kita nak berperang, maka kita jangan takut kepada orang kafir, tapi kita takut hanya kepada Allah. Dengan apa?
Martabat yang pertama dengan kita rasakan, kita diawasi, kita melihat Allah, kita takut akan Allah, iaitu kita menjalankan semua yang telah Allah fardukan bil faraid, dan juga kita datangkan semua yang telah Allah sunnahkan, nawafil. Benda itu tidak wajib. Tambahan. Nawafil adalah tambahan. Kemudian martabat yang seterusnya, martabatul haya minallah. Martabat kita malu kepada Allah. Dengan apa? Bitarki kullama la ya'ni. Iaitu dengan meninggalkan semua perkara yang tidak ada manfaatnya untuk agama dan akhirat. Kadang kita nak buat benda yang mubah. Misalnya, saya bagi contoh. Nak berkebun. Benda tu mubah. Tapi kalau dia dah sampai tahap martabat ihsan, malu kepada Allah, dia malu nak berkebun. Seakan-akan dia nak berkebun ni, nak bandingkan kalau dia dengar kuliah ke, dia berzikir pagi petang ke, itu jauh lebih baik. Boleh faham? Walaupun pada asalnya, berkebun tidaklah berdosa. Tetapi bila sampai martabat al-haya, maka dia akan meninggalkan semua perkara yang tidak bermanfaat. Sebab tu Nabi SAW bersabda, min husni islami al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini hadis. Sekejap, tengok nombor berapa. Okey, hadis riwayat Tirmizi. Nombor 2239. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda ihsannya Islam seseorang, okey, seorang Muslim dah sampai tahap ihsan, tanda dia apa? Dah sampai tahap muhsin, iaitu tarkuhu ma la ya'ni. Dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi dia. Ya'ni hi ni kembali pada mar'i. Tahap ihsannya seorang Muslim, iaitu dia meninggalkan semua perkara yang tidak ada manfaat. Kerana apa? Kerana dia malu kepada Allah. Haqqal haya, dengan sebenar-benarnya malu. Sebab tu martabat yang seterusnya, iaitu martabat malu kepada Allah dengan meninggalkan semua yang tidak ada manfaat dari perkara yang haram, perkara-perkara yang syubhat dan perkara-perkara yang makruhat. Dan ini adalah perbahasan kita pada minggu lepas. Ada apa-apa pertanyaan? Boleh faham secara umumnya bagaimana tingkatan ihsan yang Allah dan Rasul minta untuk kita sentiasa usaha sampai tahap tersebut. Okey? Boleh faham makna Nabi SAW sebut anta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. Boleh insya-Allah. Okey, insya-Allah hari ini kita akan masuk jazauhu. Balasan bagi orang yang muhsin. Balasan bagi orang-orang muhsin. Okey, dia ada terbahagi menjadi dua. Balasan dekat dunia, fid dunya, dan juga balasan fil akhirah. Yang pertama, bagi orang-orang yang sentiasa
nak sampai tahap ihsan, jangan pernah dia rasa putus asa. Jangan pernah dia rasa melakukan satu perkara yang tidak berbaloi, memenatkan, tak. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 60. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Tidaklah balasan bagi sikap ihsan melainkan ihsan. Jadi benda ni, ayat ni, dia memberi kita satu dorongan yang sangat besar. Janji daripada Rabbul Alamin. Tidaklah balasan ihsan melainkan ihsan. Itu secara umumnya. Okey, secara umumnya orang yang bersikap ihsan dia akan dapat balasan ihsan semestinya. Okey. Dan bagi seorang mukmin, balasan yang baik itu tak semestinya yang dia suka je, betul tak? Sebab tu ajaban li amrin mukmin. Sungguh takjub, sungguh ajaib bagi urusan seorang mukmin. Idza asabahu sarra syakar fakana khairul lah, wa idza asabahu darra sabar fakana khairul lah. Apabila dia timpa satu perkara yang menyenangkan, dia bersyukur. Dia semakin taat. Dan kesyukuran dia kepada Allah, iaitu meningkatkan ketaatan, itu lebih baik daripada benda yang dia senang. Tetapi apabila dapat sesuatu yang darra, suatu musibah, sesuatu yang dia tidak suka, apa yang dia lakukan? Sabar. Dia bersabar. Fakana khairun lah. Dan pahala yang Allah akan berikan atas kesabaran dia jauh lebih baik daripada dia tak timpa musibah tersebut. Itu hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Kemudian secara khususnya bagi orang-orang yang muhsin, Allah sebut dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Innallaha la ma'al muhsinin. Sesungguhnya Allah pasti akan bersama orang-orang yang muhsin. Okey, ma'a ni merupakan salah satu sifat Allah yang mulia, iaitu ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Kalau kita bahas tentang terkait tauhid al-asma' wa sifat, pasti kita akan bahas tentang ma'iyatullah. Kerana terdapat banyak sangat ayat Allah menegaskan, Allah menetapkan bahawa Allah mempunyai sifat al-ma'iyah, kebersamaan. Tetapi kembali kepada kaedah yang asal dalam kita memahami asma' wa sifat, apa dia? Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak menyerupai setiap sesuatu pun. Bila kita sebut ma'iyatullah, maka ma'iyah yang yaliku bi jalalihi, yang apa panggil? Yang sesuai ataupun yang layak bagi Allah. Tidak sama seperti makhluk. Okay, ma'iyatullah ni terbagi menjadi dua. Ma'iyatul ammah dan ma'iyatul khassah. Ma'iyah, kebersamaan Allah secara umum dan kebersamaan Allah secara khusus. Kebersamaan Allah dengan setiap makhluk secara umum adalah dengan ilmu Allah. Okey? Al-ilmu. Jadi, ilmu Allah ada di mana-mana. Itu adalah statement yang benar. Tetapi zat Allah di mana? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Aamintum man fis sama'. Jadi zat Allah adalah berada di atas langit yang tertinggi di atas arsy. Akan tetapi bila sebut ayat kadang, okey, faham ni dulu. Kebersamaan Allah terbagi menjadi dua, yang umum dan khusus. Kebersamaan Allah bersama makhluk yang secara umum adalah ilmu Allah. Okey. Tetapi ahlul bid'ah ni, orang-orang ahlul bid'ah ni, apabila kita sebut Allah bersemayam di atas arsy, tinggi di atas langit, berdasarkan hadis yang sahih, berdasarkan berpuluh ayat Quran, tetapi dia akan datangkan syubhat. Dia akan datangkan suatu perkara yang membuat kita ragu-ragu. Dengan apa? Dengan ayat ma'iyatullah ni.
kebersamaan Allah. Jadi dia cakap Allah tu ada di mana-mana. Dalil dia apa? Dia akan bawa dalil yang terkait dengan ma'iyatullah. Sebab tu kita kena bahas tentang, kalau kita belajar tentang tauhid al-asma' wa sifat, ma'iyatullah terbahagi menjadi dua. Semua ayat-ayat yang menerangkan tentang Allah bersama makhluknya, itu adalah ilmu pengetahuan Allah. Kita nak sembunyi dekat pelusuk mana, hutan mana pun, Allah tetap akan tahu. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Itulah maksud kebersamaannya. Analogi dia apa? Seseorang yang berada di tengah malam di bulan purnama. Kan? Bulan yang sangat besar kan, dia nampak terang. Dia pergi mana-mana, dia nampak bulan tak? Itu seakan-akan bila disebut dalam bahasa Arab, dia akan cakap safartu wal qamari ma'i. Aku bermusafir dan bulan bersama aku. Adakah bulan bersama dia jalan tepi dia? Tak. Tetapi bulan yang di atas besar sentiasa akan berada di atas dia. Walaupun dia mana pergi. Walillahil masalul a'la. Dan bagi Allah pemisahan yang sangat lebih tinggi lagi mulia. Begitulah ma'iyatullah secara am. Akan tetapi ma'iyatullah secara khusus adalah khusus bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang muhsin. Apa ma'iyatullah secara khusus ni? An-Nasru. Kemenangan. Sebagaimana firman Allah, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menghiburkan hati sahabat karib baginda Nabi Muhammad SAW, iaitu Abu Bakar. Allah sebut apa? Allah menceritakan, Nabi sebut apa kepada Abu Bakar? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau sedih, wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita dengan kemenangan. Dan pasti kemenangan itu datang. Dan secara khususnya juga, ma'iyatullah ni, kepada orang-orang muhsin, kita boleh lihat hadis. Man adani waliyan, faqad azantuhu lil harb. Kan kita ada bahas hadis pada minggu lepas kan? Tahap orang ihsan yang dah melakukan faraid, kemudian diikuti dengan benda-benda nawafil, maka kuntu sami'tu, macam mana hadis dia? Aku akan dengar apa yang dia dengar. Aku akan lihat apa yang dia lihat. Dan setiap kaki yang dia jalan, aku akan jaga. Jadi orang yang muhsin ni, setiap perbuatan dia akan dijaga oleh Allah. Sebab apa? Sebab innallaha ma'al muhsinin. Allah akan jaga pandangannya daripada benda yang haram. Allah akan jaga telinga dia daripada dengar benda-benda yang haram. Allah akan jaga tubuh badan dia daripada melakukan perkara-perkara yang haram. Itu maksud daripada ma'iyatullah al-khassah. Dan itulah balasan bagi orang yang muhsin. Kemudian seterusnya, innallaha, dalam surah Al-Baqarah ayat 95, innallaha yuhibbul muhsinin. Muhsinin. Allah tegaskan, Allah beritahu kita sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang muhsin. Afiq, Ustaz bagi contoh. Tiba Ustaz cakap, Afiq, Ustaz suka Afiq. Afiq bahagia tak? Ke biasalah. Contohlah. Tapi memang betul pun, uhibbuka fillah. Misalnya seorang anak murid, ketika dia satu kelas, saya bagi analogi, satu kelas ada dalam 50-30 anak murid. Tiba-tiba datang seorang guru kepada khusus anak murid itu, dia cakap, nak, cikgu suka kau. Cikgu cinta kau. Apa perasaan dia? Happy. Dia rasa dia ada sesuatu yang special di sisi guru dia. Dan ini Allah sebut. Innallaha Rabbul Alamin. Allah lah pemilik syurga, Allah lah pemilik neraka. Allah lah yang membolak hati manusia. Telah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 195, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Kita dengar gairah kan, ya Allah, Allah suka orang muhsin. Bagaimana kita nak sikap muhsin? Itulah yang tadi kita dah ulang kaji tu. Kita kejar benda tu. Kita usaha untuk sampai tahap itu. Kita usaha sampai tahap setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan seharian kita, anta'budallaha
ka'annaka tarah. Kemudian seterusnya, balasan bagi orang-orang muhsin di muka bumi ini, di dunia, surah An-Nahl ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Dan bagi orang-orang yang bersikap muhsin di dalam dunia ini, fi hadhihi dunya, apa balasan dia? Hasanah. Kebaikan demi kebaikan dari Allah. Secara umumnya. Kemudian balasan yang seterusnya dalam surah Al-A'raf ayat 56, Allah SWT berfirman, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang muhsin. Okey. Kita ambil balik satu poin. Okey. Yang pertama, nikmat ataupun balasan bagi orang muhsin di atas muka bumi ini, yang pertama dia akan dapat al-ihsan itu sendiri. Kan? Berdasarkan berdasarkan ayat Al-Rahman dengan An-Nahl. Kemudian yang kedua, dia akan dapat ma'iyatullah al-khassah. Kemenangan, ketenangan, jauh daripada segala maksiat, itu adalah hasil daripada ma'iyatullah al-khassah. Kemudian dia akan dapat mahabbatullah, kecintaan Allah. Mahabbatullah. Kemudian dia akan dapat rahmatullah. Rahmat. Okey, ni secara kita sebut secara umum bagi kehidupan seorang mukmin. Dia dapat rahmat Allah, dia dapat cinta Allah, dia dapat kebersamaan khusus daripada Allah dan dia dapat kebaikan demi kebaikan. Secara umum dalam kehidupan seorang mukmin. Dan secara khusus yang Allah tetapkan bagi seorang yang muhsin, dia akan dapat apa? Ilmu yang bermanfaat dan hikmah, kebijaksanaan. Ar-rizqu bil ilmi wal hikmah. Balasan di dunia bagi orang-orang yang sentiasa usaha untuk sampai tingkatan muhsin, dia akan dapat rezeki dari ilmu yang bermanfaat dan juga al-hikmah, kebijaksanaan dalam setiap sesuatu dan setiap sesuatu perkara. Dalil dia apa? Surah Yusuf ayat 22. Surah Yusuf ayat 22, Allah SWT berfirman, kita ambil wajhu dalalah dia. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma. Dan ketika mana sampai tahap ashuddahu. Ashuddu dalam tafsir para ulama mengatakan sekitar umur 33 ke atas. Ketika mana sampai tahap Nabi Yusuf umur 30-an, Allah beri apa kepada dia? Hukman wa ilma. Hikmah dan ilmu. Allah kurniakan, Allah rezekikan kepada Nabi Yusuf hikman wa ilma. Hikmah dan ilmu. Sebabkan apa? Disebabkan wa kadzalika najzil muhsinin. Begitulah Allah balas bagi orang-orang yang muhsin. Sebabkan Nabi Yusuf ni, dia adalah orang-orang muhsin. Dia adalah orang yang takwa dan sabar. Ikhlas dan sentiasa dengar cakap Allah. Mana? Yang ni. Takwa dan sabar. Surah Yusuf 95. Innahu man yattaqi wa yasbir.
mereka lah orang-orang yang muhsin. Ketika Allah menceritakan tentang Nabi Yusuf, Allah sebut dialah orang yang bertakwa dan dialah juga orang yang bersabar. Kita boleh bayangkan bagaimana musibah demi musibah yang ditimpa oleh Nabi Yusuf. Tetapi dia bertakwa dan bersabar sehingga dia sampai tahap muhsin dan Allah kurniakan dia apa? Ilmu dan hikmah. Okey. Surah Yusuf ayat 22. Kemudian dalil seterusnya surah Qasas ayat 14. Surah Al-Qasas ayat 14. Ayat yang sama. Bentuk ayat yang sama. Okay, ini cerita tentang Nabi Musa. Tadi Nabi Yusuf, sekarang tentang Nabi Musa. Walamma balagha ashuddahu, ketika mana sampai tahap umur 30-an, 30 ke atas, ada Ibnu Abbas mengatakan, qala Ibnu Abbas arba'una sanah. Pendapat Ibnu Abbas 40. Jadi khilaf di kalangan para mufassirin. Ada yang mengatakan asyudda ni 30 ke atas, ada yang mengatakan 40 ke atas. Bila sampai tahap ni, para nabi ni, para anbiya dikurniakan apa? Diberi rezeki apa? Hukman wa ilma. Ilmu dan hikmah. Ilmu yang bermanfaat dan kebijaksanaan dalam memutuskan sesuatu perkara. Disebabkan apa? Inilah balasan wa kadzalika najzil muhsinin. Dan demikianlah bagaimana kita balas ataupun kita kurniakan bagi orang-orang yang muhsinin. Kemudian balasan secara khusus di dunia ni at-tamkin fil ard. At-tamkin ni maksud dia tak ada rasa takut, dia tak ada rasa goyah, dia rasa aman, rasa tenang di mana-mana tempat yang dia tinggal. At-tamkin fil ard. Merasa aman di mana-mana tempat yang dia duduki. Itu adalah balasan bagi orang yang bersikap muhsin. Pergi mana pun, dia akan rasa tenang dan dia akan rasa bahagia je. Itu adalah kurniaan Allah bagi orang-orang muhsin. Dalil dia apa? Surah Yusuf ayat 56. Sebab kadang ada orang pindah sana, pindah sini sebab apa? Sebab dia rasa tak tenang. Dia pergi sana, rasa stres, dapat jiran yang tak elok dan lain sebagainya, dia pindah sana, pindah sini. Tapi orang yang muhsin, dia pergi mana pun dia akan rasa tamkin. Dalil dia surah Yusuf ayat 56. Allah menceritakan tentang Nabi Yusuf. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ard yatabawwa'u minha haitsu yasha' nusibu bi rahmatina man nasha' wa la nudhi'u ajral muhsinin. Asal Nabi Yusuf ni duduk mana? Palestin kan? Kemudian dia telah dikhianati oleh adik-beradik dia sendiri sehingga dibuang di dalam perigi, kemudian diambil, dijual sebagai hamba dan sebagainya. Akhirnya dia duduk di mana? Mesir. Bukan di tempat asalnya. Bahkan orang sekelilingnya bukan kaum dia. Kaum Kipti, orang-orang Mesir. Tetapi akan disebabkan sikap muhsin yang Nabi Yusuf usahakan, akhirnya Allah bagi dia tamkin dekat Mesir. Sehingga boleh jadi menteri. Sehingga boleh bawa semua sanak saudara dia duduk di Mesir. Itu hasil daripada apa? Daripada sikap ihsan. Kemudian dalil seterusnya surah As-Saffat ayat 75 hingga 82.
Surah Safat ayat 75 hingga 82. Allah menceritakan tentang Nabi Nuh. Ayat 80 Allah berfirman, inna kadzalika najzil muhsinin. Begitulah Allah balas. Allah berikan balasan bagi orang muhsin. Apa balasan dia? Ayat sebelum dia. Daripada start 75 kita boleh baca makna dia dan kita boleh tadabbur. Bagaimana Nabi Nuh diberikan tamkin. Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala nak menimpakan azab di atas muka bumi secara keseluruhan dengan apa? Musibah banjir. Tetapi Allah bagi dia tamkin dekat Nabi Nuh dengan apa? Dapat naik kapal. Kemudian dapat selamat dan dapat duduk di mana-mana pun bumi yang diinginkan. Betul tak? Itu hasil daripada apa? Wa kadzalika najzi muhsinin. Begitulah Allah balas bagi orang-orang yang sikap muhsin. Boleh faham Okey, kemudian balasan secara khusus setelah rezeki dengan ilmu dan hikmah, kemudian rasa aman dan tenang di mana pun kita berada, kemudian seterusnya ar-rizqu bidzurriyyatis salihah. Akan diberikan rezeki dengan zuriat yang salihah. Zuriat-zuriat yang salih. Dalil dia apa? Surah Al-An'am ayat 84. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wahabna lahu Ishaqa wa Ya'qub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin." Jadi para nabi ni, kenapa Allah gunakan nabi, anak dia pun nabi, anak dia pun nabi. Nabi Ibrahim, Abul Anbiya. Daripada Nabi Ibrahim lah keluar Nabi Ishaq, kemudian keluarlah Nabi-Nabi Bani Israel. Daripada Nabi Ismail, datanglah manusia yang paling Allah cinta secara mutlak, iaitu Muhammad SAW. Sebab apa? Sebab Nabi Ibrahim adalah orang yang muhsin. Jadi, bagi kita pengajaran, bagi kita, jika kita ingat, kita nak anak kita soleh, kita kena jadi yang muhsin. Dan secara wakilnya pun, secara nyatanya pun, kalau kita jadi orang yang muhsin, maka anak kita melihat contoh baik dari kita, dia akan mengikuti. Betul tak? Itulah balasan yang Allah akan kurniakan bagi orang yang muhsin di atas muka bumi ni. Ya. Sebab tu Nabi SAW pesan bagi sahabat yang meminta wasiat. Apa, Afiq, hadis dia? Kul amantu. Kuat sikit. Nabi sebut qala Rasulullah SAW, kul. Ketika mana seorang sahabat datang minta nasihat kepada Nabi SAW, Nabi sebut apa? Kul amantu billah summa istaqim. Katakanlah bahawa aku telah betul-betul beriman kepada Allah. Kemudian apa? Summa istaqim, istiqamah. Istiqamah tu apa? Istiqamah tu walaupun kadang dia tergelincir sikit, dia akan cepat-cepat bertaubat. Bukankah Nabi Adam pun melakukan sesuatu perkara yang Allah murka? Tapi bagaimana dia boleh jadi orang yang tinggi derajat di sisi Allah? Sebab apa? Sebab dia bertaubat secepatnya. Sebab tu Allah SWT mempunyai sifat At-Tawwab. Kerana Allah tahu manusia memang diciptakan ada akal dan nafsu. Apabila dia terikut nafsu, maka dia akan kembali kepada Allah dengan bertaubat. Allah cipta makhluk di atas muka bumi ni ada 3 macam. Yang pertama, malaikat. Malaikat ni Allah kurniakan akal, tetapi tidak ada nafsu. Manakala haiwan, yang kedua adalah haiwan. Allah kurniakan mereka nafsu, tapi tak ada akal.
Tetapi manusia, Allah gunakan akal dan Allah gunakan nafsu. Jikalau seorang manusia itu menggunakan nafsu melebihi akalnya, dia akan jadi hina dan lebih hina daripada makhluk. Daripada haiwan. Sebab haiwan, dia ada nafsu dan ikut nafsu sebab apa? Dia tak ada akal. Tetapi manusia ni Allah bagi akal dan nafsu. Apabila dia mengikut nafsu melebihi akal, dia akan lebih hina. Balhum adal. Mereka lebih hina daripada al-an'am, haiwan-haiwan ternakan. Akan tetapi bila seorang manusia itu menggunakan akal dengan sebaiknya, sehingga dia dapat mengawal nafsunya, dia akan jadi lebih mulia daripada para malaikat. Okay, jadi kita memang kadang kita ni manusia buat kesalahan dan kesalahan. Tetapi kesalahan tu Allah bagi satu jalan keluar. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam akan melakukan kesalahan. Kalau dia tak lakukan kesalahan, dia bukan anak Adam tu. Dia mungkin anak Jibril ke, anak apa. Okey. Tetapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, dia cepat-cepat tawwabun. Dia bertaubat kepada Allah, dia kembali kepada Allah. Jadi tidak ada masalah. Kita nak on off. Tapi kalau dah selalu nak on off tu masalah lah. Kita sentiasa berusaha nak on je. Tetapi kadang ter-off, kita cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Okey, kita ulang balik. Balasan yang Allah kurniakan kepada orang muhsin di atas muka bumi ni secara umum dalam kehidupan apa? Dia akan dapat balasan baik. Setimpal. Bahkan lebih. Kemudian dia akan dapat kebersamaan khusus daripada Allah. Berupa kemenangan, jagaan daripada Allah dan melakukan benda yang maksiat. Kemudian dia akan dapat cinta Allah. Kemudian dia akan dapat rahmat Allah. Cinta Allah, rahmat Allah, akhirnya kita dapat apa? Syurga Allah. Kemudian secara khususnya dalam kehidupan, orang yang melakukan muhsin sentiasa bersikap an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Allah akan gunakan dia ilmu yang bermanfaat sehingga dapat bezakan mana syirik, mana tauhid. Sehingga dapat bezakan mana sunnah, mana bid'ah. Sehingga dapat kekalkan tingkatan tertinggi yang sempurna di sisi Allah. Kemudian Allah akan berikan dia hikmah. Bijaksana dalam menentukan sesuatu. Bijaksana dalam melakukan setiap sesuatu. Dalam dia menghadapi anak-anak isteri dia, dia ada hikmah. Dalam dia menghadapi kawan-kawan dia, dia ada hikmah. Dalam dia menghadapi setiap masalah kehidupan, dia ada hikmah. Sebab apa? Itu adalah rezeki daripada Allah kerana dia berusaha untuk menjadi orang muhsin. Kemudian tamkin fil ard, dia akan sentiasa rasa tenang kat mana pun dia hidup. Dia kerja, dia rasa tenang. Dia balik kerja kat rumah, dia rasa tenang. Sebab tu benda ni ajaib tak? Ajaib sebab tu Nabi pun takjub. Kan dalam hadis tadi saya sebut. Kemudian dia akan dikurniakan juga zuriat yang salihah insya-Allah. Okey, kemudian di akhirat, balasan di akhirat. Balasan di akhirat, orang yang sentiasa nak sampai tahap muhsin di sisi Allah, dia akan dapat pahala yang sangat besar. Itu secara umumnya yang ayat Allah kurniakan bagi orang muhsin. Okey. Salah satunya yang saya bawa kan dalil ni surah Al-Ahzab ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa innallaha a'adda lil muhsinati min kunna ajran 'azima." Al-Ahzab ayat 29. Dalam ayat ini Allah menceritakan tentang keadaan Ummahatul Mukminin, isteri-isteri Nabi SAW. Allah SWT berfirman, wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allah adda lil muhsinati min kunna ajran azima." Jikalau kalian menginginkan Allah dan Rasul dan hari akhirat iaitu syurga, ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah dah siapkan bagi orang-orang yang muhsin pahala yang sangat besar. Okey. Fik boleh? Begitu juga ayat Al-Maidah ayat 85.
Surah Az-Zumar ayat 34, Surah Az-Zariyat ayat 16, Surah Al-Mursalat ayat 41 hingga 44. Itu semua janji Allah. Allah akan kurniakan pahala yang sangat besar khusus untuk orang muhsin. Surah Ma'idah ayat 85, Zumar 34, Az-Zariyat 16, Al-Mursalat 41 sampai 44. Dia dapat pahala yang besar, dan dengan pahala tu dia dapat rahmat Allah, dan rahmat Allah dia dapat masuk syurga. Itulah balasan di akhirat bagi orang yang muhsin. Tetapi balasan yang tertinggi, kemuncak balasan bagi orang muhsin apa? Dalam surah Yunus ayat 26, Allah SWT berfirman, lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang sentiasa bersikap ihsan, baik kepada Allah, baik kepada makhluk, al-husna. Baginya adalah al-husna. Husna ni apa tafsir dia? Syurga. Bagi orang-orang ihsan, bagi orang-orang yang sentiasa ketika mana dia beribadah ka'annahu yara, dia melihat Allah. Jikalau tidak mampu, dia seakan-akan Allah melihat dia, adalah syurga. Itulah janji Rabbul Alamin. Tapi tak cukup setakat syurga. Waziyadah. Dan tambahan. Dah dapat syurga ni, Fik. Apa Afiq nak? Semua Afiq dapat. Afiq nak apa? Contohnya. Dapat main game 24 jam. Kat syurga boleh. Nak main badminton dengan Lee Chong Wei ataupun orang yang lebih pun boleh. Tetapi kat syurga tu, Fik, ada ziyadah. Ziyadah ni apa, Fik? Melihat wajah Allah. Melihat wajah pencipta kita. Melihat wajah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Melihat wajah Rabbul Alamin. Itu adalah kemuncak kenikmatan di kat syurga nanti. Bagi siapa? Bagi orang yang ihsan. Boleh buka hadis riwayat Muslim 266. Okey, kita baca hadis ni. Okey, hadis sahih riwayat Muslim dari Nabi SAW. Baginda telah bersabda, "Idza dakhala ahlul jannah jannata." Jika telah masuk penduduk syurga, syurga. Apa yang membezakan kita penduduk syurga dengan syurga? Baris dia. Ini baris bawah merupakan mudhaf ilaih bagi ahli. Kejap bahaya ni. Okey. Mikol pula. Okey, kita sambung balik. Maaf Umi ikut live nanti sama kau balik. Idza dakhala al-jannah jannah, jika ahli syurga, penghuni syurga dah masuk syurga. Kita semua dah masuk syurga, insya-Allah, amin. Qala baginda bersabda, yaqulullah tabaraka taala, Allah akan berfirman. Allah akan berkata kepada penduduk syurga, turiduna syai'an azidukum? Adakah kalian inginkan, turidu, adakah kalian inginkan sesuatu, aku tambah? Ketika itu dalam syurga Allah sebut, kau nak sesuatu tak aku tambah? Fayaquluna, ahli syurga tu akan berkata, alam tubayyit wujuhana? Bukankah kau dah putihkan
sucikan, bersihkan wajah-wajah kami. Betul tak? Penduduk syurga ni semakin hari semakin handsome, semakin hari semakin cantik. Ada riwayat dia mengisahkan bila seorang lelaki, suami pergi ke pasar, lepas tu bila pergi pasar, isteri dah cantik. Bila dia balik pasar, isteri dia makin cantik. Begitulah nikmat yang Allah berikan. Alam tudkhilnal jannah wa tunajjina minan nar, dan kau telah masukkan kami jannah, segala kenikmatan, dan kau telah selamatkan kami daripada api neraka. Apa lagi nikmat ya Allah? Dah cukup lah. Tapi Allah berfirman, Nabi SAW bersabda, fayakshiful hijab. Maka Allah akan buka hijab. Hijab yang membenteng antara Allah dengan makhluk. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazar. ليش؟ Okey. Maka tidaklah diberi bagi penduduk syurga sesuatu yang lebih dia cinta melainkan an-nazar ila rabbihim. Melihat wajah Allah. Itulah kemuncak kenikmatan bagi penduduk syurga. Analogi dia apa? Macam misalnya Afiq dengan Adam pergi asrama. Misalnya lah. Duduk asrama bertahun, tak balik. Lepas tu Afiq bila nak balik, perasaan Afiq nak jumpa Umi dengan Abah ni, nak tengok tangan kaki ke nak tengok muka? Nak tengok muka, betul tak? Satu kenikmatan bila kita berjauhan dengan orang yang kita sayang, kita cinta, kita dapat melihat wajah dia. Itulah nikmat tertinggi, kemuncak kenikmatan bagi penduduk syurga, iaitu melihat wajah Rabbul Alamin. Ya. Okay. Dalam hadis dia, idza dakhala ahlul jannati al-jannata. Jika telah masuk ahlu jannati. Okay, ahlu jannati ni dia satu perkataan, iaitu penghuni syurga. Okay? Dan dia merupakan fa'il. Sebab apa? Sebab ahlu ni marfu'. Dan ni fi'il. Tetapi fa'il dalam perkataan ahlu jannah ni dua perkataan, betul tak? Jadi ini dinamakan mudhaf, mudhaf ilaih. Jannah, dia macam mana cakap? Ahlu ni, penghuni ni adalah pemilik jannah. Sebab tu jannah ni kena kasrah. Itu kaedah dia. Misalnya babu al-masjidi. Bila kita baca ataupun dalam bahasa Arab, bila kita sebut babul masjidi, pasti bab ni, pintu ni adalah pintu masjid. Sebab masjid ni baris kasrah. Dia tak boleh jadi pintu lain. Dia kepemilikan, mudhaf ilaih, yang disandarkan. Jadi ahlul jannah, maka ni dua perkataan ni merupakan fa'il. Tetapi fa'il apa? Mudhaf, mudhaf ilaih. Sebab jannah ni baris kasrah, jadi ahlu ni adalah pemilik jannah. Kemudian al-jannata, baris fathah. Baris fathah apa? Kalau dalam kalimat akala Muhammadan khubza. Muhammad makan roti. Jannah ni maf'ul. Kan? Contohnya akala Muhammadun al-khubza. Akala telah makan, fi'il. Muhammadun fa'il. Al-khubza maf'ul. Maf'ul bih. Jadi ni pun jannata maf'ul bih. Jadi jika telah masuk penduduk syurga, syurga.
maksudnya tu. Dengan harakat je kita dah dapat bezakan. Okey, jadi itulah balasan kemuncak bagi seorang yang muhsin di akhirat kelak, iaitu dapat melihat wajah Allah. Okey, seterusnya. Kita masuk sekejap je. Sempat ke tak? Okey. Nak settlekan hari ni ke nak minggu depan? Hari ni sekejap Okey, okay, setelah kita dah belajar ihsan, apakah soalan seterusnya daripada Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dalam hadis kedua Arba'in Nawawi ni? Qala, berkata Jibril, berkata Jibril, fa'akhbirni anis sa'ah. Maka setelah Nabi SAW telah jawab tingkatan Islam, tingkatan dalam Islam, iman, ihsan. Kemudian tiba-tiba Jibril tanya pula, fa'akhbirni anis sa'ah. Kabarkanlah kepada aku, akhbirni, bir ni apa? Akhbir, fi'il apa? Fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Fi'il amar, perintah. Sebab apa dia sukun? Boleh? Belum sampai lagi hadis ni. Dah cuti 2 minggu Fa'akhbirni, maka kabarkanlah kepada aku. Bir ni adalah fi'il amar. Ni kembali kepada Jibril. Kabarkanlah kepada aku tentang apa? An as-sa'ah. Tentang sa'ah. Siapa ingat lagi sa'ah tu apa? Hari kiamat. Kenapa sa'ah tu dikaitkan dengan hari kiamat? Apa makna sa'ah? Akak ni ingat rasanya. Salah satu nama hari kiamat kan sa'ah kan? Okay, kenapa sa'ah disandarkan kepada nama kiamat? Sa'ah tu kan waktu, jam. Siapa ingat lagi? Kenapa sa'ah dikaitkan dengan hari kiamat? Ada khilaf kalangan ulama. Katakan sa'ah ni adalah waktun yasir. Waktu yang sangat sekejap. Sangat sebentar. Dikaitkan dengan hari kiamat, iaitu Allah menghisap seluruh manusia daripada Nabi Adam sehingga manusia yang terakhir dalam waktu yang sangat sekejap. Itu dikaitkan sa'ah dengan hari kiamat. Ada juga sa'ah ni dikaitkan dengan hari kiamat adalah sesuatu yang terjadi pada bila-bila masa. Faja'atan, baghtatan. Dan hari kiamat akan terjadi bila-bila masa, tidak ada siapa pun yang tahu. Macam mana? Masih hadis yang kedua. Hadis Jibril panjang, kan? First kali, akhbirni anil Islam. Kemudian akhbirni anil iman. Kan? Kemudian akhbirni anil ihsan. Kita dah selesai ihsan. Tapi nampak gaya macam pening ni. Saya sambung minggu depan lah. Okey, tak apa. Kita habis ihsan dulu. Pun dah 11.50 dah. Okey, cuba tengok matan hadis. Tengok matan hadis Arba'in Nawawi tu. Cuba buka buku, tengok matan hadis Arba'in Nawawi tu. Hadis dia panjang. Dan soalan terakhir yang Jibril tanya kepada Nabi SAW adalah tentang hari kiamat dan tanda-tandanya. Kita baca kejap hadis dia biar tak pening. Okey, saya baca hadis dia.
An Umar radhiyallahu taala anhu aidan qal. Daripada Umar radhiyallahu taala anhu juga berkata. Juga kenapa ada aidan? Sebab hadis pertama pun daripada Umar. Kemudian Imam Nawawi bawakan hadis ni pun daripada Umar, sebab tu dia taruh aidan. Umar berkata, menceritakan, bainama nahnu julusun inda Rasulillah, ketika mana kita duduk di samping Nabi SAW di Masjid Nabawi, zata yaumin, pada satu hari, ittala alaina rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu sawadi sya'ar la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Umar time tu dengan para sahabat, beberapa orang para sahabat duduk dengan Nabi SAW. Kemudian diceritakan datang seorang lelaki. Kemudian dia bawakan sifat orang lelaki itu. Yang pertama, syadidu bayadi thiyab. Baju dia sangat-sangat putih, syadid. Bersih, tak ada kotoran. Kemudian syadidu sawadi sya'ar. Rambutnya hitam legam, tak kusut masai, kemas. La yura alaihi atharu safar. Kemudian Umar tekankan lagi, tidak ada nampak bekas-bekas bermusafir. Kan? Baju putih, rambut kemas. Tapi yang peliknya, wala ya'rifuhu minna ahad. Dia antara kita ni tak kenal pun dia. Sebab ketika tu Madinah tu masih kecil. Jadi setiap penduduk Madinah kenal satu sama lain. Bila tak kenal, mesti orang tu ada asar safar. Tapi orang ni tak ada asal safar dan dia tak ada siapa yang kita kenal. Hatta jalasa ila Nabi SAW. Kemudian dia duduk kepada Nabi SAW. Dia duduk di sisi Nabi. Fa'asnada rukbataihi ila rukbatai. Dia sandarkan kedua lutut dia kepada lutut Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhizai. Dan dia meletakkan kedua tapak tangannya di atas kedua pehanya. Bukan peha Nabi SAW. Peha orang datang tu, iaitu Jibril. Waqal. Dan dia berkata. Ini soalan Jibril yang pertama. Ya Muhammad. Wahai Muhammad. Jadi Jibril dia sebut ya Muhammad ni sebab apa? Sebab dia nak beritahu para sahabat ketika itu jangan terkejut. Konon-konon ni orang daripada Badui. Sebab orang Badui dia akan panggil Nabi ya Muhammad. Dan dia tak berdosa. Tetapi bila para sahabat panggil ya Muhammad, berdosa besar. Dia kena panggil ya Rasulullah ataupun ya Nabi Allah. Okey. Jadi hikmah Jibril sebut ya Muhammad ni biar Umar dengan para sahabat tak terlalu Jibril lah, tengok muka elok-elok apa semua. Tak. Dalam hadis yang terakhir pun dah berlalu waktu dalam 3 hari lebih, baru Nabi SAW beritahu itu adalah Jibril. Baru mau tahu. Kemudian soalan pertama apa? Akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepada aku apa itu Islam. Dan Nabi SAW jawab tentang rukun Islam dan kita pun dah bahas. Betul tak? Kemudian soalan yang seterusnya, kemudian Jibril sebut, sadaqta, engkau telah benar. Lepas tu Umar pun ceritakanlah, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka kami takjub dengan orang ni. Dia tanya Nabi SAW, bila Nabi jawab, dia betulkan Nabi pula. Dah kenapa ni orang Badui ni? Ketika itulah. Kemudian soalan yang kedua, fa'akhbirni anil iman. Kan? Wahai Muhammad, kabarkanlah kepada aku apa itu iman. Dan Nabi sebut, Nabi jawab dengan rukun iman. Dan benda ni pun dah kita bahas. Beriman kepada Allah, itu tauhid. Kemudian kita dah bahas beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab, rusul, pada hari akhirat. Lepas tu beriman kepada qada dan qadar paling lama. Berapa siri tu. Kemudian, sadaqta. Dia sebut lagi sadaqta. Kau betul. Kemudian Jibril tanya lagi, fa akhbirni anil ihsan. Ni yang baru kita bahas. Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku apa itu ihsan. Setelah Islam, iman, kemudian ihsan, iaitu kemuncak tertinggi, tingkatan yang paling sempurna di sisi Allah bagi seorang hamba. Kemudian Nabi sebut tentang ataupun Nabi jawab terkait dengan rukun ihsan, iaitu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kemudian Jibril tanya soalan yang seterusnya, fa akhbirni anis saah. Itu nyaris-nyaris kita nak masuk tadi. Tapi nampak pening, kita tunda minggu depan. Wahai Muhammad, kabarkanlah aku apa itu saah. Saah itu adalah hari akhirat. Salah satu nama bagi hari akhirat. Maka Nabi SAW sebut, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Kita akan bahas pada minggu hadapan.
Kenapa jawapan Nabi, apa hikmah di sebalik Nabi sebut benda ni? Tidaklah orang yang ditanya, mas'ul iaitu Nabi, bi'a'lam anha, tentang hari kiamat, bi'a'lama minas sa'il, lebih tahu daripada orang yang bertanya. Jadi Nabi sebut, bukankah orang yang bertanya tu lebih tahu? Tahu tentang apa ni? Tahu tentang bahawa, saya bocor sikit lah minggu depan, tahu tentang bahawa kiamat tu tidak ada siapa tahu melainkan Allah. Bukan tahu kiamat bila. Jadi kat sini, pengajaran dia apa? Nabi SAW nak beritahu para sahabat, Jibril yang daripada atas, daripada soalan 1, 2, 3 tu, dia tanya dan dia betulkan Nabi. Menunjukkan bahawa dia lebih tahu daripada Nabi. Kemudian dia tanya tentang hari kiamat. Nabi sebagai pesuruh Allah dan orang yang lebih tahu daripada Nabi, iaitu Jibril, pun tak tahu, apalagi manusia yang dakwa kiamat nanti 1440 apa? Dia cakap umat Nabi Muhammad ni tak sampai 1440 sekian dah kiamat. Orang-orang kafir sebut 2000 lebih apa. Ni semua adalah dakwaan palsu. Nabi SAW dan Jibril pun tak tahu, apalagi makhluk biasa. Jadi bi'a'lam, iaitu lebih ketahui. Ketahui apa ni? Ilmu apa? Ilmu bahawa yang hanya tahu kiamat bila adalah Allah. Dan Jibril lebih tahu benda tu sebelum Nabi. Sebab apa? Sebab Jibril yang membawa wahyu. Jadi sebelum Nabi tahu, Jibril dah tahu dulu. Sebab tu bi'a'lam. Kecuali satu je. Apa dia? Yang Nabi tahu dulu sebelum Jibril. Satu je ibadat yang Nabi tahu dulu sebelum Jibril tahu. Solat. Solat. Solat adalah satu ibadah yang special. Allah jemput Nabi SAW Isra dan Mi'raj. Tanpa ada wasitah ataupun orang tengah. Okey. Kemudian Jibril tanya soalan seterusnya, fa akhbirni an amaratiha, maka kabarkanlah aku apa tanda-tanda dia. Ila akhiril hadis. Okey, masih lagi hadis yang sama. Hadis nombor 2 dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Wallahu taala a'lam. Ada apa pertanyaan? Tak ada ya, insya-Allah. Saya plan akan dapat habiskan hari ini. Minggu depan kita masuk hadis yang seterusnya, hadis Ibnu Umar terkait dengan rukun Islam. Tapi tak apa. Kita jangan terlalu rushing. Jadi biar betul-betul faham, hadis ni sangat panjang. Sekarang kita dah siri 21. Kita masuk hadis ni siri keempat kan? Siri 1 Muqaddimah, siri 2 hadis niat, siri 3 sampai siri 21 kita masih dalam hadis yang kedua, hadis Jibril. Kenapa banyak? Kenapa panjang? Sebab ini adalah ummul hadis. Ibu segala hadis. Hadis yang setelah kita akan baca ni sampai hadis ke 40 lebih, 43 ni semua kembali kepada hadis Jibril ni. Jadi hadis yang ke depan pun kita tak perlu, jika ada perbahasan yang sama kita tak terlalu dalam sangatlah. Sebab kita dah bahas dalam hadis Jibril ni. Boleh insya-Allah. Okey, sebelum tu siapa yang dah hafal hadis? Hadis Jibril. Hadis niat. Kalau tak mampu hafal matan hadis, hafal terjemahan dia lah. InsyaAllah. Jadi kalau kita time dakwah, kita dakwah orang yang betul-betul basic, orang awam, kita dakwah dengan hadis Jibril ni. Tentang rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل